Okey, seterusnya untuk tajuk fungsi trigonometri ni, okey, ia ni melibatkan graf. Graf fungsi sin, cos dengan tangent. So kita panggil kata lainnya sinus, kosinus dengan tangent Okey, pendeknya sin, cos dengan tangent. Okey, so untuk graf y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x, okey, dia mempunyai ciri-ciri berikut. Dia ada nilai maksimum dengan minimum dia, 1 dengan negatif 1 ni depends kepada soalan. Contoh, kalau y sama dengan sin x, so depan ni, yang depan sin ni kalau tak ada apa-apa nombor maknanya dia 1. So, dia dinamakan maksimum dia 1, minimum dia negatif 1. Okey, dan graf dia nanti dia akan bentuk macam ni. Dia mesti macam ni daripada tepi. Okey, nanti kita akan tunjuk contoh lah. Okey, kalau y sama dengan 2 sin x, so dia dah jadi sini 2, sini negatif 2. Macam tu depend. So sama juga dengan cos. So ini kita panggil dia amplitude. Amplitude. Amplitude ni dia berada di hadapan. Di hadapan sin dengan cos. Okey. Jadi bentuk graf berulang setiap selang 360 ataupun 2 pi. So dalam kepala awak mesti tahu 2 pi adalah 360, pi adalah 180 darjah. Okey. Jadi kena tahulah, jangan lepas ni tak tahu pula ni. Okey. Jadi kita akan tengok nanti bentuk graf dia. Okey, tengok seterusnya. Okey, untuk graf sin tengok y sama dengan sin x. Okey, y sama dengan sin x. Okey, tengok ni graf dia. Amplitude nampak? Paling maksimum, paling minimum. 1 dengan negatif 1. Dan depan sin kan 1. Jadi satu ni. Okey. Lepas tu dia nak daripada negatif 2 pi hingga 2 pi. So kita buat negatif belah kiri lah sampai sini. Okey. Lepas tu dia kata nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Betul? Okey. Kala, apa maksud kala? Okey. Kala ni bermakna, okey, kala ni awak kena faham kala ni adalah sekali dia punya kitaran. Contoh untuk graf sin, x, dia punya kitaran ni bentuk dia mesti daripada kosong begini. Dia mesti habis. Dia macam mata kail. Macam tu. Jadi ini kita panggil dia satu kala ataupun satu kitaran. Faham? Jadi kalau macam ni daripada kosong positif je sampai ke 2 pi, satu kitaran. Negatif kita tak kira lah. Satu kitaran. So satu kitaran bermakna 2 pi ataupun 360 darjah. So depends nanti ada soalan di satu kitaran ni dekat pi. Depends. So nanti kita tengok soalan. Okey. So pintasan x ni awak pun tahu dia memintas paksi x. Yang mana? Ni. Yang memintas paksi x ni. Ini dengan ini dan kosong lah. Okey. Dan pintasan y ialah memintas paksi y. So yang minta paksi y hanya di tengah-tengah ni sahaja Jadi y sama dengan kosong. Untuk graf cos pula kalau awak tengok, amplitude dia 1, betul? 1 negatif 1. Maksimum dia pun 1, minimum dia pun negatif 1. Okey, kala. Kala ni maknanya bilangan kitaran. Okey. Untuk graf sin dia mangkuk. Dia bermula daripada atas. Macam ni. Dia mangkuk so dia macam ni. Begitu. Dia mesti mula pada atas. Kalau sin dia mula pada kosong. Okey, ada juga dia mula tempat lain tapi dia mesti mata kail. Okey. Tapi kalau cos dia punya satu kitaran dia berbentuk mangkuk. Ni namanya satu kala, satu kitaran. Jadi untuk kosong hingga 2 pi dia satu kala je lah. Ada kadang-kadang sampai 2 pi ni dia 2 kala. Maksudnya daripada sini ke sini, daripada sini, nampak tak? Boleh. Sini 2 pi. Jadi bermula daripada sini tadi satu kala. Satu lagi mangkuk. Jadi 2 mangkuk. Jadi dua kala lah maknanya. 2 kitaran. So kena tengok depends kepada soalan. Okey. So untuk graf tangent pula. Graf tangent ni dia pelik sikit. Okey. Graf ini dia tidak mempunyai nilai maksimum atau minimum. Kenapa? Dia ada satu tempat yang bila kita tekan kalkulator dia tidak tertakrif. Nanti dia keluar math error kat situ. Okey. Okey. Fungsi y sama dengan tangent x tidak tertakrif pada x sama dengan 90 dan 270. Okey, semua orang cuba tekan tangent. Cuba tekan tangent 90. Dah awak dapat math error kan? Dia tidak tertakrif tau. So jadi nanti dekat sudut 90 darjah dengan 270 dia memang tidak tertakrif. Maknanya dia tidak ada satu titik khas. Okey, so kita tengok contoh graf y sama dengan tangent x.
amplitude dia tidak ada. Jangan pula depan ni awak kata satu amplitude. Kenapa? Okey, sebab bila kita buat graf nanti, dia tidak ada satu pun yang lekat. Dia macam nanti kan, dekat sini dia terus je. Dia tak boleh. Dia math error. Jadi dia infinity. Dia terus je. Tidak tertakrif. Okey. Jadi sebab itu dia tiada amplitude. Lepas tu dia akan tidak ada nilai maksimum dengan minimum. Sebab atas sampai atas. Bawah sampai bawah. Dia tak tahu kat mana nak berhenti. Okey. Alright. So, untuk bilangan kitaran bagi tangent X ni, okay, untuk tangent X, kitaran dia macam ni tau. Dia dekat 90, dia tidak tertakrif. So, graf awak, 90 darjah. Pi adalah 180 kan? Okay, jadi 90 darjah ni, kita letak garis putus-putus. Okay, garis putus-putus ni kita letak. Okay, kenapa? Sebab bila kita tekan tangent 90, dia tidak tertakrif. Maknanya awak tak boleh letak dekat mana? Nombor 8 ke? Kan patutnya awak boleh plot macam ni kan? Tapi tak boleh. Awak nak letak kat mana? Tak ada. Jadi bila tak ada, bermakna garisan awak ni dia terus ke atas macam ni. Dekat line 90 ni. Okay, lepas tu dekat 180, awak tekan sekarang tangent 180. Awak dapat kosong kan? Sebab itu dekat 180 ni ada dia punya lengkungan dia tu. Tapi bila dia turun balik ke bawah, nampak tak? Kenapa? Bila sampai ke 90, dia masih lagi tidak tertakrif. So, kelas, kalau untuk tangent ni, kalau dia, kitaran dia, kita kira habis dia punya macam ni. Satu begini, satu begitu. Jadi, bertemu ni dekat mana? Pi. Itu namanya kala. Maknanya dia satu kala dia dekat pi. So nanti kita tengok tau, depends depends kepada soalan. So kat sini untuk nak sampaikan 2 pi berapa kala ni? Kalau ni satu geng, ini dengan ni satu geng. Macam tu. Okey, jadi tengok betul-betul tengok betul-betul. Okey, semua orang tengok seterusnya. Ini adalah persamaannya. Okey, persamaannya adalah y sama dengan a sin bx tambah c. Okey, kelas dia boleh digunakan dengan y sama dengan a cos bx tambah c. Okey, sama dengan a cos bx tambah c. Dia boleh geng. Okey, a ni amplitude. So A ni amplitude ataupun nilai maksimum dan minimum. Jadi A ni nampak dia bagi penerangan. A ni adalah amplitude, nilai maksimum atau minimum. Okey. Lepas tu tengok sin ni bentuk graf dia macam mana. Kalau sin mesti cangkuk. Kalau cos mesti mangkuk. Dua kali kuk kat situ. Okey. Okey, lepas tu B ni adalah bilangan kitaran. Bilangan kitaran ataupun kala dia. Nanti saya tunjuk macam nak buat. Okey. B ni adalah bilangan kitaran. Berapa kali kita nak berpusing benda tu. Okey. Dan C ni ada translasi daripada graf asas. Maknanya C ni dia ada pergerakan tau. So nanti semua-semua tu saya akan tunjuk contoh. Okey, cuma dekat sini ada satu rumus berkaitan dengan kala. Kala adalah ni dia rumus dia. Okey. Nak mencari berapa awak nak memusing nanti tu. Okey. 360 bahagi B. Ni darjah lah. Ataupun 2 pi bahagi B. Itu yang kita kena tahu B kat sini. Ini untuk mencari kala. Okey. So, awak boleh guna mana-mana nak guna 2 pi boleh, nak guna 360 pun boleh. Sebab sama. 2 pi adalah 360. Untuk tangent pula, dia adalah 180 bahagi B. Sebab apa? Tadi kan dah tunjuk tadi. Kala dia mesti dekat, kala untuk tangent lengkap dia dekat apa? Pi. Sebab tu, pi bahagi B. Kalau untuk sin dengan cos, satu kala penuh dia dekat 2 pi. Nampak tak? Satu kitaran penuh dia 2 pi. Sebab tu 2 pi bahagi B. Okey, tapi bergantung juga pada soalan. Okey, kita tengok soalan. Okey, lukis graf y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2x untuk 0 hingga 2 pi. Okey, kelas. Kita tengok menentukan size graf ni tak payah. Okey, kita tak payah abaikan ini. Saya nak buat macam ni je. Awak buat jadual dia. Dia simple je jadual dia. Okey. So sini awak letak X, sini awak letak Y. Okey. X ni sudut. Sudut je kita ambil kosong hingga kalau dah 2 pi. 2 pi ni adalah 360 darjah kan. Okey, awak ambil kosong hingga 360 darjah. So, pecahkan dia kepada 45 darjah, 90 darjah, lagi tambah lagi 45, 135 lagi 180 lagi tambah lagi 45, 225 lagi 270 lagi 45, 315 dan last sekali adalah 360.
Okey kelas. Ini awak nak pendekkan pun boleh. Maknanya awak nak buat 90, 180, 270, 360 pun boleh. Okey, saya tunjuk je dulu. Okey, tapi janganlah pendek sangat. Nanti pening pula nak plot kan. Okey. Okey, Y. Katakan X kosong. Kita ganti dalam ni. So, Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Kalau X kosong, maknanya cos kosong kan. Okey, kita tekan kalkulator. 3 tolak 2 cos kosong. Okey, berapa dapat? Awak akan dapat 1. Betul? Kita tekan kalkulator. Okey, jadi yang kedua pula. Okey, untuk 45. Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Kalau 45 ni dekat X, jadi 3/2 darab 45 kan? So, berapa dapat? 3/2 darab 45. So, akan dapat 67.5. Okey, now awak kira 3 tolak 2 cos 67.5. So, dapat berapa kat situ? 2.23. Okey, lagi. Okey, untuk 90 pula. Buat satu. Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Okey, kalau X 90, jadi 3/2 darab 90. So, dapat berapa? 135. Okey, kira dapat berapa? 3 tolak 2 cos 135. So, jawapan adalah 4.41. Okey, lagi. Bila perpuluhan-puluhan ni leceh sikit. Dia kalau dapat nombor bulat. Tak apa, jalan je. Okey, 135 pula. So, Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Okey, kalau 135 masuk dalam X ni, jadi 1.5, 3/2 daripada 3/2 daripada 135. So, kira. So, you akan dapat 202.5 kan? Okey. Okey, jadi kira. Okey, 3 tolak 2 cos 202.5. So, jawapan 4.85. Okey, 180 pula masuk. So, Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Okey, 3/2 darab 180. 270. Okey, 270. Okey, jadi 3 tolak 2 cos 270. Okey, berapa dapat? 3. Okey, lagi 225 pula. Buat je. So, Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Okey, 3/2 daripada 225. 337.5. Okey, 3 tolak 2 cos. Buat je satu. Memang kena sabarlah. Jadi 1.15. Okey, 270 pula. So, Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Okey, 3/2 daripada 270. 405. Okey. Okey, kira. Satu perpuluhan 1.59. Okey, lagi 315 pula. So, Y sama dengan 3 tolak 2 cos. Okey, 3/2 daripada 315. 472.5. Okey, dapat berapa? 3.7. 7 berapa tu? 777 kan? Okey. 360 pula. Y sama dengan 3 tolak 2 cos. 3/2 darab dengan 360. 540. Okey. So, 3 tolak 2 cos 540. Okey, dapat jawapan 5. Okey, kelas. Apa yang kita nampak dekat sini? Yang perpuluhan-perpuluhan ni kan? Kita ada nombor bulat dekat sini adalah. Okey. Tak ada masalah. Okey, apa kita buat? Kita mula buat graf. Simple je benda ni. Kita tengok. Okey, graf Okey, tengok graf. Okey, graf mesti ada negatif tak nilai Y dia? Tak ada kan? Okey, so inilah. Okey. Sini adalah nilai bagi X. So, X kita ada sampai 360. So, kita isi je lah.
kosong kat sini kan. 45, 90, 135, 180. Lagi 225, 270, 315, 360. Okey, bermakna sini adalah 2 pi, sini adalah pi. Okey. Okey, lepas tu y dia. Y dia ada 1, ada 3, ada 5. Okey, jadi kita plot 01. Yang ini. Okey, lagi 183. Lagi 1, 365. Okay, alright. So, susah macam ni kan? Okay, jadi apa kita buat? Cari lagi yang lain-lain. 45, 2.23. Agak-agak lah. Okay, lepas tu 90. Ni 90 kan? 90, 4.41. Okay, ni berapa? 135, 4.85 atas sikit. Dan ini, okay. 180 dah dapat. 225. 225, 1.15. Agak-agak Awak punya tempat, awak punya buku mesti besar kan? Jadi yang saya punya ni kecil. So saya agak-agak je lah. 270 pula. Ni 270 kan? 1.59. Saya agak-agak je Okay. And then 315. Ni 315. 3.77. Okay. So nampak tak ada lengkungan kat situ? Baru perasan nampak kan? Okay, then begitu. Okey, seterusnya nyatakan fungsi kosinus yang diwakili oleh graf dalam gambar rajah di bawah. Okey kelas, bila kita nak buat fungsi, awak kena ingat balik apa dia punya rukun ni kan, persamaan dia. Y sama dengan A sin B X tambah C. Okey, so boleh pakai cos kan? Bila nak cos, dia kena jadi Y sama dengan A cos BX tambah C. Okey, kita akan cek satu-satu. A ni apa? A ni amplitude, betul. Amplitude ni adalah yang nilai maksimum dengan atau minimum. So, awak tengok. Graf awak ni paling minimum, paling maksimum. Ni minimum, ni maksimum. 4 dengan negatif 4. So, kita ambil positif lah. Ambil 4. Jadi, amplitude awak dah ada 4. Ni maknanya A lah. Kalau negatif 4 tu, awak boleh moduluskan, nampak tak? Jadi kalau nilai minimum dia negatif, dia jadi positif lah. Okay. Alright. So 4 adalah amplitude. Lepas tu macam nak cari B? B ni apa tadi? Good. B ni adalah kala. Okay, macam nak cari kala dia? Okay kelas. Ingat tak saya cakap kala dia mesti satu kitaran lengkap. Okay, ni graf cos. Bila satu kitaran lengkap, dia mangkuk. So awak tengok mangkuk dia. Kala jap. Kala ni rumusnya adalah apa tadi? Nak cari kala mana? Ni 2 pi per B kan, ataupun 360 darjah per B, depends lah. Oleh kerana graf awak tadi ada pi, so kita ambil 2 pi per B. Ni 2 per B pi ni sama je dengan 2 pi per B. Okay, tu kala kan, rumus kala. So kita tulis okay, kala sama dengan 2 pi per B. Okay. Tapi kala dekat sini, kala di sini adalah dia mesti satu mangkuk penuh. Bila satu mangkuk penuh, dia berada dekat mana? Apa tu? Ya, pi. Awak tengok tak beza tak contoh yang saya bagi tadi? Ya ni. Sebab tu saya kata depends kepada soalan tau. Ni satu mangkuk penuh ni 2 pi. Tapi untuk yang tadi ni satu mangkuk penuh kita pi. So kalau kita pi ataupun 180. Ya, jadi 2 pi per B. So kita nak cari B kan? Persamaan linear. Jadi pi B sama dengan 2 pi. Pi potonglah. So B sama dengan 2. So B dah dapat lah. B sama dengan 2. Faham tak? Jadi okay, now kala itu adalah satu kitaran penuh. Dia dekat mana? So satu mangkuk dia dekat pi. So berapa kitaran dia? 1, 2. Faham tak? Sebab tu B sama dengan 2. 2 kala, 2 kitaran. Nak carinya macam mana? Pakai rumus ni. Okay? Tapi kalau siapa yang dapat, yang boleh agak dekat daripada graf, boleh lah. Kalau satu kala bermakna satu kala penuh, satu mangkuk penuh. Semangkuk penuh, 2 mangkuk penuh. Jadi 2 kala. See? Tak payah pakai rumus pun. Faham? Okay, jadi settle. Okay, macam nak cari C? Ada pergerakan C ke kat sini? Inilah maksimum, inilah minimum. So,
tak ada transaksi, ada transaksi pula. Pergerakan dia kosong. Transaksi dia kosong. Jadi teruslah buat Y sama dengan, isikanlah amplitude 4 cos. B ni kala. Berapa kali dia memusing? Mengitar pula. Berkitar. Tu dia. 2x. Settle. Jadi bergantung kepada rumus ini. Okey. Seterusnya. Diberi fx sama dengan 3 sin 2x untuk kosong hingga 360 darjah. Kita bagi darjah. Nyatakan kala. Okey. Apa maksud kala tadi? Okey. A. Kala, rumus dia adalah kalau 360 dibagi darjah, kita pakai darjah lah. 360 darjah per B. Betul? Okey. So, 360 darjah per mana B? Ni A, ni B. Ada C ke? Tak ada kan? Okey. Jadi, 2. Dapat berapa? 180 darjah. Untuk satu kala. Berapakah bilangan kitaran? Bilangan kitaran ni maknanya bilangan kala tu lah. Berapa bilangan kala dalam graf awak ni? Kalau untuk 180 baru ada satu kala, dia sampai 360. Jadi berapa bilangan kitaran? Ataupun bilangan mangkuk kita tu? 2. Dia macam ni. Ni graf sin kan? Graf sin, dia mesti cangkuk. Macam ni. Mata kail. Ini baru satu kala. Satu kitaran. Satu kitaran ni dekat mana? 180. Soalan kan sampai 360. Jadi siung lagi sekali 360. Macam tu. Jadi berapa banyak mengitar ni? 2. So itu bilangan kitaran. Faham? So tujuan mencari kala ni 180 ni baru dapat satu kala. So tengok soalan. Oh sampai 360. Okey 2 kala lah. Kalau soalan sampai 720. Berapa? 4. Pandai. Okey, macam itulah caranya. Okey dah. So, settle. Nyatakan amplitude B. Amplitude adalah A. So, A sama dengan berapa? 3. So, settle lah. Tuliskan koordinat bagi titik maksimum dan minimum. Oh, kita dah tahu dah 3. Tapi, graf dia macam mana? Okey, jadi kita buat apa? Kita kena melukis graf. So, kita buat apa? Sebelum tu, awak buat kotak dulu. Kotak. Okey. So, letak apa? Kosong dengan fx kan? Kosong pula. Sorry. X dengan fx. So, nak letak apa? Kosong lagi darjah dia. Sampai 360 tu. Nak letak macam mana? Letak 90 terus. Boleh? 90. 180. 270, 360. Boleh Nak letak daripada 45 boleh. Tapi panjang lah macam tadi. Tak ada masalah. Okey? Alright, jom cari. Okey, jika X sama dengan kosong. So, 3 sin 2 darab kosong, kosong lah. So, 3 sin kosong berapa? Kosong. Yes. Okey, masuk 90 pula. 3 sin, ada 2 tu. Ni, 2X ni. So, 2 darab 90 dulu. 180. Saya baru kira 3 sin 3 sin 180. Kosong lagi. Sure kosong lagi banyak yang kosong. Kan? Kosong lagi. Okey. So 180. 180 pula. 3 sin 180 darab 2. 360. Okey, baru 3 sin 360 dapat kosong lagi. Maknanya sekarang ni kalau dah semua kosong ni, awak kena letak yang tengah-tengah tu. Terpaksalah kita letak apa tu? Yang kita malas tadi tu. 45 45. Kena letak lah. 135. Berapa tadi? 180. Kan awak tak tahu dia punya lengkuk ni pula kan. Lagi apa lagi? 225, 270. 315, 360. So, kena kira lah. Okay, tadi sin 00. Kalau sin 45? 45 kena darab 2 dulu tu. 3 sin 45 darab 2, 90 Okay. So, 3 sin 90. So, dapat berapa? 3. Okay. 90 tadi kosong kan? Okay, 135. 135 darab 2. 3 sin 135 darab 2 dulu. Sebab ni ada 2x ni. Okey, darab 2 dulu. 270. Okey, 3 sin 270.
negatif 3. So tadi 120 tadi kosong. Okay, 225 pula. 3 sin 225 darab 2 dulu. 450. Okay, 3 sin 450. 3. Okay, so dah nampak pattern kan? So ni akan jadi kosong. Ni 3. Ni negatif 3. 3 balik. Negatif 3 lah. So kosong. Okay, boleh dapat pattern. Kalau rajin kira lah. Okay, lepas tu. So bila kita dah tengok kita punya apa tu jadual ni. So apakah koordinat bagi titik maksimum kita? C ni. C tulis atas ni boleh. C. Koordinat dia adalah, koordinat kan mesti X dengan Y kan. So X dia 45 darjah. Y dia 3. Itu maksimum lah, paling tinggi. Paling rendah 135 darjah dengan negatif 3. Yes, betul. Okay, simple je kan. Tapi kena buat jadual lah. Alright. So, selain daripada tu, mana lagi? 225 dengan 3. 315 dengan ni. Bolehlah letak. Yang ni, awak asingkan sorry. Yang ni adalah maksimum. Yang ni adalah minimum. Ada lagi satu ketul. Maksimum awak ni seketul lagi 225 darjah dengan 3. Satu lagi untuk minimum 315 darjah negatif 3. Okey. Lepas tu dia suruh kita lakarkan di jom kita lakarkan graf. Okey. So simple je nak lakarkan graf, pastikan dia ada negatif positif kan. Okey, lepas tu awak macam mana? Macam ni pastikan. Tengah-tengahkan dia begini. Okey. Lepas tu ni kosong kan. Okey, lepas tu letak tu semua tu. 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Yang ni kan kalau sampai 160 je lah. Ini. Tapi kalau 360 kena buat sampai habis lah. Okey. Jadi plot. 00 ni dia. Okey, kita plot ni 00. 45 3. 45 3 lupa nak letak. Kalau sana 3 bawah ada negatif 3 kan. 45 3. 90 kosong balik. 135 negatif 3 bawah. 180 kosong balik. 225 3. 270 kosong. 315 negatif 3. 36. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita cantumkan. 1 cangkuk. Wow. Okey. 2 cangkuk. Gitu. Betul tak 2 kitaran kita? Betul kan? Betul tak dekat 180 tu 1 cangkuk penuh, betul? Jelas tak? Senang kan? Simple. Sebab tu saya kata baik awak buat graf. Memang dia agak lambat, tapi dia boleh dia takkan salah lah. Okey, pada paksa yang sama, lakarkan graf Y sama dengan negatif pula. Negatif sin 2x. Macam mana nak buat? Negatif pula. Tadi positif. Takkan nak masukkan lagi sekali kan dalam graf ni kan? Jadi, apa idea awak? Agak-agak lah apa dia? Siapa dapat boleh agak? Saya boleh agak-agak. Macam mana pula graf yang berlaku ni? Jadi dia akan ke mana? Good. Dia akan ke bawah lah. Maknanya 45 ni dia akan jadi negatif. Negatif 3. 135 ni dia akan jadi positif pula. Dia terbalik. Yes. Kalau tak sure, masuk lagi sekali lah. Buat lagi jadual. Okay. Kalau dah sure, cantum je lah. Tak ada susah pun. Okay. So cantum. Maknanya 45 dia akan jadi negatif. Ni. 135 tadi negatif kan? Dia akan jadi positif pula. Begitu. So yang ni ke salah 160 kekal. Ni 225 sini. Sekejap yang positif negatif tu je lah. Yang kosong mana ada negatif positif kan? Okey dah. So ambil pensel lagi. Okey, macam saya boleh lah kalau tak boleh lah. Cantum. Dah itu dia. Ini graf dia negatif. Okey, dia nak pada paksa yang sama tu. So kena buat yang sama lah. Kalau dia nak berlainan, buat baru. Macam ni. Macam ni buat baru. Tapi dia kata dia nak paksa yang sama. So kena cantum dengan yang atas tu. Saja dia tengok gelombang tu kan. Okey. So simple je. Okey, seterusnya. Nyatakan transformasi bagi graf tangent Y sama dengan tangent X untuk mendapatkan graf bagi yang berikut. Okey. Jadi kelas, untuk
untuk graf tangent, dia tidak ada lain ingat graf tangent skala dia adalah apa? Ya, dekat 180 ataupun pi. Jadi, okey, saya buat graf. Graf dia macam ni, sama juga macam ni. Okey, bila dia kata dekat 180 maknanya tu pi, maknanya di tengah-tengah dia ada, bukan tengah-tengah lah, sebelum dia ada bawah puluh. 90 kan? 90 kan? Okey, jadi ni 90. Ni 180. Lepas tu apa lagi? 225. Lepas tu 90, 225 pula dah. 270. 90 tambah 90 kan. Lepas tu baru 360 kan. Okey. Jadi satu kala untuk tangent ni mesti dekat 180. Mesti dekat 180. Maknanya kat sini. So, dekat yang 90 tu kan, ingat tak kalau tekan tangent 90 jadi apa? Infinity kan? So, infinity Allah letak benda ni. Oh, lupa saya nak cakap. Benda ni kita namakan asymptot. Tu dia. Lupa nak perkenalkan kat awak tadi. Kan? Nama dia asymptot. Mana Sekejap. Lupalah. Okey, mana? Ni bukan. Yelah ni lah ni. Tetapi tidak menyentuh garis tersebut ni, C. Lengkung graf menghampiri garis X dengan 90 dan X dengan 270 tetapi tidak menyentuh garis tu. Garis tersebut dinamakan asymptot. Gitu. Dia tak sentuh jadi kita namakan dia asymptot. Nanti jangan tak tahu pula nanti. Jangan ketawa pula. Macam kelakar Jangan ada pula. Okey. So, apa lagi kita buat? Lepas kita dah buat dia punya garis putus-putus tu kan. Okey. Kelas, sepatutnya jika soalan dia nak cari Y dengan tangent X tau. Kalau Y sama dengan tangent X bermakna dia bermula macam ni daripada sini. Sekejap dia kena panjang sikit. Macam tu. Okey. Nak 180 baru kalah kan. Jadi dekat 180 dia baru penuh. Jadi dekat mana? Dia mesti gang dia macam ni kan. Ingat lagi saya cakap tadi. Begitu. Asalnya buruk saya buat ni. Mana dia macam tu kan. Dia macam ada lengkungan sikit patutnya. Gitulah lebih kurang. Jadi ini baru satu kala. Faham Okey. So dia nak sehingga 2 pi. Jadi kalau dah macam tu, ni kat sini. So gang dia kat mana? Dia dekat, kalau 90 awak letak putus-putus, satu lagi mesti 270 lah. Supaya ni nanti dia akan cantum dia akan cantum begini. Macam tu. Alamak, terkena pula dekat hijau tu. Dia tak boleh kena gitu. Okey, kenapa pula? Cuba tekan tangent 180. Memang kosong kan? Jadi dekat yang kosong ni mesti kena letak kosong lah. Lepas tu baru dia naik balik. Okey, lepas tu pasangan dia mana? Pasangan dia dekat, okey, bagus. Dekat 270. Cuba tekan tangent 270. Math error kan? Jadi dekat 270 ni dia mesti begini. So, tak cantik lah. Dia mesti lengkung Saya nak bagi faham tu. Begitu. Okey. Lepas tu dia ni kan 360. Cuba tekan tangent 360 kosong kan? So dia mesti akan ada macam kat sebelah tu. Dia akan jadi begini kan? Begitu. Okey. Jadi oleh kerana dia nak 360 je, tak payah kisahlah yang selebihnya tu. Bermakna yang ni. Sekejap. Yang ni. Yang ni semua tak ada. Dia nak sampai 360 je. Situ je lah cukup. Tetapi tak cukup kan lingkaran dia kan? Betul tak? Tak cukup lingkaran dia. Okey. So ini graf Y sama dengan tangent N. Ni baru 1 gang. Cukup lah. 2 gang. Nampak tak? Ada 2. Okey, jadi kalau pi sahaja satu kala. Tapi kalau 2 pi dah ada 2 kala lah. Okey, ni graf Y sama dengan tangent X. Sekarang ni dia kata negatif tangent X modulus. Negatif. Okey. Ingat tak tadi graf negatif tadi? Ni, negatif. Apa kita buat? Dia ke bawah semua kan? Tadi cangkuknya daripada kosong ke atas. Sekarang cangkuknya ke bawah. Okey, sama konsep dengan ni. Okey, saya online. Okey, konsep dia kat mana? Dekat mana nak jadikan dia negatif tu? So, dia ke bawah macam ni. Ni patutnya atas tadi kan? Biru ni kan? Dia ke bawah, negatif. Okey, lepas tu? Semua berlawanan lah. Berlawanan dengan dia. Yang ni
Macam nak dapatkan yang body macam ni. Body pula. Lengkuk macam ni. Mesti daripada sini pula. Nampak tak? Begitu. Yang body ni. Mesti daripada sini. Nanti dia lepas ke sana. Betul tak? Dia lepas ke sini. Yang tadi kan lepas ke sana. Yang tadi kan yang biru ni tadi. Dia di sini lepas ke sana. Macam tu kan. Jadi. Okey. Oleh kerana kita 360 tu kita nak. Tu yang kita potong tadi. Sama juga dengan ni. Kita tak nak. Kita nak sampai 360 je. Lepas tu dia kata modulus pula. Modulus pula. Okey. Apa maksud modulus? Modulus ni bermakna negatif ke positif ke, dia memang berada di positif je. Dia tidak akan berada di negatif. So, okey, lukis balik graf kita. Kalau dah begitu, okey, apa kita buat? Yang negatif, bila negatif dimoduluskan bermakna semua mesti positif. Maknanya yang bawah kan X, yang Y ni, yang bawah kan negatif. Tak nak. Jadi bermakna semua bawah ni semua tak nak. Itu je tinggal. Jadi dia akan tinggal. Tadi ni berapa puluh tadi? 90, 180, 270, 360 kan? Okay. So dia ni ada garisan putus-putus. Dengan 270 tadi. Okay. Okay. Lepas tu. Okay. Kita cantumkan semua-semuanya sekali. Dia akan jadi. Ini sahaja. Ini kita terimalah. Sebab dia duduk kat atas. Lagi. Ini. Dengan bertemu ini tadi. Lepas tu. Ini. Itu je cukup. Okay. Bermakna yang bawah tak nak. Kenapa? Sebab dia dimoduluskan. Okay. Okay, dapat Okay, jadi bila graf macam ni, soalan suruh cari B pula, dia kata negatif pula kat luar. Bila negatif kat luar, bermakna graf kita yang positif tadi, dia negatifkan. Okay, macam mana dia negatifkan tadi? Ingat lagi. Terbalik ke bawah. So, nanti graf awak, dia akan jadi. Dia akan jadi. Okay, macam mana? Sekejap, saya buat putus-putus dulu. 90 dengan 70, 90, 180, 270, 360. Okay. So, macam mana graf yang akan terbentuk? Semua ke bawah lah. Semua ke bawah. Yang macam tu, terbalik yang ke bawah. Gitu. Okay. Dan ni pula dia akan jadi terbalik ke bawah. Graf tangent ni agak sukar sikit untuk kita nak buat. Oh, ni dah buat tadi tu kan? Oh, betul lah ni. Nampak tak? Dia ke bawah. Okey, seterusnya. Menyelesaikan masalah trigo dengan kaedah graf. Okey, jom kita buat graf. Pada paksi yang sama, lukis graf Y sama dengan sin 2X. So, macam ni tadi. Kita pun buatlah, apa tu? Apa namanya ni? Jadual. X dengan Y. So, nak apa? Kosong. Nak 90 terus. Boleh ke? Try lah. Kan? Kan kalau kosong-kosong kan jenuh pula. Boleh je cuba. Tak ada masalah. Okey, jom kita cuba. Kalau Y sama dengan sin kosong-kosong lah. Kalau 2 darab dengan 90. Ni 90 jangan lupa. Darab dengan 2. Darab 90. 180. So sin 180. Sin 180. Kosong lagi. Alah. Sin. Alamak. Maknanya kena buat apa? 45 lah buatlah. Nanti semua kosong nanti payah nanti. Okey, 45. 90. Berapa tadi? 135 lagi. 180. 225. 270 lagi. 315 360. Okey. So 45 dari 2 apa? Sin 90 berapa dapat? 1. Okey. 90 darab 2 pula 180. Jadi sin 180 kosong. Macam dah ulang balik je kosong-kosong kan. Tadi 180 pun kosong kan? Okey. 135 pula. 135 darab 2 dulu. 270. So sin 270
Oh, negatif 1. Dah tahu dah. So, 1, negatif 1 sini akan jadi apa? 1 balik, negatif 1 balik. Okey? Gitu. Okey, ataupun kelas, nak cepat kan? Boleh je. Okay, tengok. Ni A kan? A ni kan amplitude. Amplitude dia 1. 1. Kalau 1 bermakna 1 dengan negatif 1 kan? Lepas ni kita belajar cara cepat lah. Oh, dalam Julai. Oi, nampak ni. Sampai pi je. Pi adalah 180. Kita dah buat sampai 2 pi 360. Allah, membazir je. Potong. Sampai situ je. Nampak tak? Okey, jom kita buat graf. Kita buat graf. Tak naklah saya nak buat graf belah sana lah. Sekejap. Kita buat graf. Okey. So, paling tinggi 1. Ni namanya amplitude. Paling rendah negatif 1. Kan? Okey, lepas tu. Sini kosong. Orang letak apa sini? 45. Good. 90. Jadi memang saya nasihatkan untuk awak buat. Masukkan dalam persamaan lah supaya tak silap kan. Nanti kalau dah terror nanti boleh je tak payah buat jadual pun tak apa. Dah boleh nampak dah. So sementara tu kita buat je jadual dulu. Okey, 0 lagi 45 1 lagi 90 0 lagi 135 negatif 1 lagi 160. Tak payah kita nak pening kan bentuk graf sain macam mana kan. Dah terbagi dah tu kan. Jadi kita tinggal cantum je. Cantum siung apa satu padam tu? Cantum. Berapa color tu? Berapa color? Pandai. 1 color. Kenapa 1 color? Sedangkan B ni 2. Patutnya 2 kali putaran kan? Kenapa 1? Sebab dia nak sampai je. Kalau 2 pi tadi 2 lah putarannya. Sebab tu kalau dalam menghafal kalau awak tengok nanti kat video-video yang biasanya sebelum nilai yang bukan KSSM lah sebelum ni, dia suruh hafal. Jadi nanti awak pening. Kan? Jadi jangan hafal awak. Masukkan je dalam nilai, dalam jadual dah. Awak takkan salah punya. Okay. So dah dapat jadual. Teteng. Kan dah dapat graf. Okay. Nyatakan penyelesaian bagi persamaan trigonometri berikut. Okey ni jap. Oh ni belum, kita tak buat lagi. Kita baru buat y sama dengan sin 2x kan. Okey, seterusnya kita akan buat y sama dengan x per 2 pi. Okey, kita buat jadual. Nampak tak? Betapa senang jadual ni. Nampak tak? So sini awak letak x, sini letak y. Tu ada x ni x kan? Ni y kan? Jadi awak letak je suka-suka hati awak. Awak letak apa? X sama dengan apa? 0. Boleh. Betul, nak letak apa? Nak follow je. Boleh. Ataupun saya nak letak jauh sikit lah 90. Boleh. Saya nak letak sampai 120 lah. Boleh. Sekati. Okay, y pula. Isikan lah. Kalau 0 bahagi 2 pi, 0 lah. 90 ni kelas, dia adalah berapa? Pi per 2 kan? 90 ni adalah pi per 2. So, kena ikut follow. Kalau pi lah. So, pi per 2 bahagi 2 pi. Berapa? Bahagi 2 pi. 1 per 4. Jadi 0.25. Okey, 180 ni apa? Pi kan? Kan tadi saya dah ingatkan. Pi adalah 180. 2 pi adalah 360. Selebihnya pandai lah bahagi. Kalau 90, pi bahagi 2. Okey. So, kalau 180 adalah pi. Pi bahagi 2 pi. Berapa dapat? Pi bagi 2. 0.5. Pandai. Okey. So, kita plot. Okey, jom kita plot warna biru. Okey. 0, ni sini. 90 ni 0.25. Atas sikit. Okey, boleh. 180 ni 0.5. Separuh. Separuh berapa? Sekejap. Ni bawah sikit lah. Okey. Alright. Ambil pembaris. Garis. Garis lurus. Kan? Jadi itu je. Tak susah pun. Jadi kelas 1 ni adalah graf sin, cos, tangent ni. Graf, apa tu namanya? Graf lengkung. Satu lagi graf garis. Lakarkan graf y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Okey, seterusnya tentukan bilangan penyelesaian. Bagi persamaan ini. Okey, tengok Okey, mula ni kita buat apa? Kita buat jadual x dengan y. Okey, x awak tu, awak nak berapa? Kosong boleh, 45 boleh. Buat macam tadi lah maknanya. Lagi senang kan?
So dia sampai pi je kan. Selamat. Jadi berapa ni? 135 berapa? 120, betul? Okey, so kita gantikan. So y sama dengan 3 cos kosong tambah 2, betul? So 3 cos kosong. 3 cos kosong tambah 2 dapat 5. Okey, lagi. Kalau 45 pula masuk, 3 cos 45 darab 2, 90 kan. Okey, baru kira. 3 cos 90 tambah 2. 2. Okey, lagi. 90 pula. 3 cos 90 darab 2, 160 tambah 2. Okey. 3 cos 180 tambah 2. Negatif 1 lagi. 135. 3 cos 135 darab 2 dulu. 270 tambah 2. Follow je dia punya persamaan tu. So 3 cos 270 tambah 2. 2. Okey, 180 pula. 3 cos 180 darab 2 apa? 360 tambah 2. 3 cos 360 tambah 2. So dapat jawapan 5 balik. Okey. So lepas tu kita buat apa? Buat graf. Okey, saya suka buat graf. Jadi kan bila kita masukkan nilai, kita tak pening tau dengan graf kita. So ni y, y dah ada kat atas tu, ni y. Ini apa? X. Okey, so 0, 45, 90, 135, 180. Kan? Dia nak pi je. Pi kan 180. Kan? Okey, lepas tu 5. Paling tinggi 5 ada 2. 2, 4, 5. Katakan 5 kat sini. So, negatif 1. Itu je. Okey. So, 0,5. Kita plot. Lagi. 45, 2. Lagi. 90, negatif 1. Nampak tak? Bila kita buat ni, kalau kita dah ada data, memang senang. Kita plot je kan? Tak payah nak pening. 135, 2. 185. Tapi memanglah dia lambat lah. Tak kisahlah. Asalkan selamat kan. Apa kira. Betul tak? Okey. Lepas tu kita pun graf. Graf dia mesti cantik sikit. Dia macam mangkuk boleh lah tu. Nampak tak? Okey. Berapa kala saya tanya awak? Good. 1 kan. 1 mangkuk je. Semangkuk. Satu kala je cukup lah. Okey. Seterusnya dia kata tentukan bilangan penyelesaian berikut ni. Tengok tak? Perasan tak bawah ni dia punya persamaan dia pelik-pelik kan? Okey, sekejap Adam. Tengok senang je. Okey, tengok 3x cos 2x sama dengan pi tolak 2x. Macam mana nak buat tu? Persamaan apakah ini kan? Okey, jadi tengok tak? Y ni sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Okey, jadi apa kita buat? Y sama dengan ni. Okey, kita nampak macam ni tau. Tengok 3x cos 2x ni tambah 2x sama dengan pi ni. Perasan tak? Sini ni 3, yang ni 3. Ni cos 2x, ni cos 2x, ni 2, ni 2. Tapi dia sibuk ada x ni. So, kita bahagikan dengan x. Ni pun bahagi x. Ni jangan cos 2x ni tak ada kena-mengena sebab itu adalah sudut dia. Yang kenapa kita boleh bahagikan 3x bagi x ni? Sebabnya 3x ni darab cos 2x. Plus 2x ni satu part dia sendiri. Okey, ataupun kita fakturkan. Kita fakturkan. So sebenarnya pun kena bagi x lah. Macam tu Okey, jadi bila macam ni mati. Ni jangan sebab yang ni satu geng, tak ada kena mengena. Ni satu geng, dia tak ada kena mengena. Itu adalah sudut. So jadi dia akan jadi 3 cos 2x tambah 2. Siapa awak nampak? 3 cos 2x tambah 2. Apa dia? Y. Yes. So, automatik sini jadi. Barulah kita boleh buat apa? Jadual. Okey, 1 kosong lah. Buat apa nak pening-pening? Satu lagi. Ni sini pi kan? Kalau tak x ni pi. Kalau x kosong. Kan? Boleh ke masukkan kosong kat situ? Sudah. Tak boleh lah cikgu. Tak boleh lah kan. Nanti jadi make error. Tak boleh pula dah. Okey, tak boleh kosong lah. Jadi kita ambil nombor yang ada di situ. Apa nombor yang ada di situ? Gitu. So, kita ambil nombor apa untuk x ni? X kan? Pi per 2. Okey? So, kita gantikanlah dalam persamaan tu. Y sama dengan pi bahagi x kita adalah pi per 2. Berapa? Pi bahagi pi per 2? 2, betul?
pi bahagi pi per 2. Dapat apa? 2. Pandai. Okey, pi pula. Y sama dengan pi, memang ada tu rumus dia. X tu kita gantikan dia pi. Potong-potong jangan kosong. 1. Okey, jom kita label dekat, bukan label, plot dekat sini. Okey, so pi per 2 ni 90. 92. This one. Pi lah 180. 1. Tak macam garis lurus lah. Dia macam lengkungan je. Okey, cuba try lagi. Masuk lagi. Cuba kalau masukkan 45 ni. Maknanya kita kena tambah lah. Dia bukan garis lurus pula. Lengkungan kan. Oh, kenapa? Sebab ni bawah ni per X ni. Per X kan X kuasa negatif 1 kan. Okey, so jadi kalau kita masukkan 45 darjah. 45 darjah ni pi per berapa? Pi per 4 cuba kalau masukkan Y sama dengan pi bahagi pi per 4. Dapat 4 So 45 dapat 4 sini. Dia lengkung lah. Okey dah. Okey, jadi ni lengkung, tak ada buat apa. So awak lengkungkanlah dia. Begitu. Okey. So dekat mana penyelesaian dia? Bilangan penyelesaian dia. Dia nak bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian adalah di sini. Okey, banyak berapa? 1 sahaja. Tak payah tulis 1 saja. Tulis 1. Okey. Jadi dia bukan garis lurus. Saya ingat ke garis lurus? Okey. Okey, jadi tengok soalan betul-betul lah. Tengok soalan betul-betul. Okey. So nanti awak try pula yang B ni Okey. B ni kita dah buat dia punya lengkung pula dah. Graf asal tu Y sama dengan 3 cos 2X tambah 2 tu. Okey, kita buat dia punya satu lagi tu pula. Maknanya bukan ini tadi untuk A kan. Kita betul-betulkan ni. Okey. So macam mana kita nak cerita yang tu pula? Okey ni. 3 pi cos 2x sama dengan 8x tolak pi. So, macam mana kita nak jadikan yang atas tu? Macam mana nak buat? So 3 pi cos 2x, kita buat tambah pi. Try dulu. Dapat tak? So pi kita boleh bahagi pi kan? Okey, cantik. So boleh mati. Ini mati jadi 1 1. Okey, cun. Tapi yang ni ada tambah 2 kan? Betul tak? Macam mana nak buat? Cuba. Okey, awak kena create sampai dapat yang Y tu. Okey, tambahkan 1 lah. Betul tak? Kalau sini tambah 1, ni mesti adil. So jadi 3 cos 2x tambah 2. Nampak tak? Kita create tapi mesti adil. So dah sama dah kat tadi 3 cos 2x tambah 2. So dia adalah Y sama dengan Okey, lepas tu tugas kita buat jadual. So X dengan Y. So X, kita cuba dua nilai dulu. Kosong dengan 90. Boleh try lah. Okey, 90 ni bermakna apa? Pi per 2 kan? Kalau 160 ni pi. Yang ni pi per 2. Ambil 160 lah pi. Senang. Okay. Kenapa saya letak pi sini? Sini tak letak pi. Sebab sini kan dia nanti kan penggantian ni kan ada pi kat situ kan, senang nanti kita nak mati-matikan dia. Itu je konsep dia. Okay. So kita gantikan. Kalau X sama dengan kosong, Y saya buat kat atas ni. Y sama dengan 8 darab kosong. Kosong lah. Per pi tambah 1. Apa saja kosong bahagi dengan pi dapat kosong kan? So tambah 1 dapat 1 lah. Sini 1. Okay, kalau pi pula, Y sama dengan 8. X awak ganti pi per pi tambah 1. Matikan pi. Nampak tak? Jadi lagi mudah kan? So dia akan dapat 9. Betul ke? Alamak, panjangnya. Kita sampai 5 je. Alah, okay. Saya ambil pi per 2 lah. Pi per 2. Pi per 2. So saya gantikan balik. So Y sama dengan 8. X saya nak pi per 2. Per pi tambah 1. So ni 4 kan? 4 pi
per pi tambah 1. 4 tambah 1, 5. Okey, cantik lah. Okey, 0, 1. 0, 1 sini. Satu lagi, pi per 2 ni tadi 90 kan? Pi per 2, 5. Macam garis lurus. Okey. Ambil pembaris. Garis. So, berapakah bilangan penyelesaian dia? 1 juga. Okey. Okey, yang tadi ni, dia bukan garis lurus sebab persamaan tadi tu dia per kan? Per X. Contoh. Dia punya persamaan tadi adalah pi per X. 8 dah. Pi per X. So, X ni kita bawa naik atas, dia akan jadi X negatif 1. That's why dia bukan garis lurus lah. Kan? Yang ini pula memang 8X. X kuasa 1. X kuasa 1 kan persamaan garis lurus. Kalau X kuasa 2, dia jadi kuadratik kan. Jadi kena faham jugalah benda macam ni. Okay? So,